Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waktu sekarang kita teruskan dengan program Mindset. Seperti biasa, hari Selasa 10.30 pagi, kita bawakan tetamu-tetamu yang akan membincangkan tentang perkara-perkara yang boleh mengubah minda anda tentang perniagaan. Jadi untuk hari ini kita bawakan Puan Rosmawar Baharudin dari Abza Sdn Bhd, penyedia bilik sewa premium di Lembah Kelang, dan juga kita bawakan Coach Abdul, seorang jurulatih perniagaan ataupun business coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Puan, penyedia bilik sewa premium untuk para eksekutif muda yang mementingkan tempat tinggal yang selesa, selamat dan menenangkan, tapi ingin mencari jalan yang lebih murah dengan hanya menyewa bilik. Tapi bilik itu bukan bilik kosong, tapi lebih premium, lengkap dengan kelengkapan yang perlu untuk menjalani kehidupan. Bangun kerja, pergi kerja, balik kerja, berehat dengan tenang. Okey, latar belakang Puan dan juga bisnes yang sedang Puan jalankan ini adalah Abza Sdn Bhd. Tapi tak ramai yang tahu tentang ada ya sewa bilik premium di Kuala Lumpur ni. Ya, betul. Kami menyediakan servis sewa bilik premium dengan brand iRoom You. iRoom You. Ya, dan I bilik you lah. ya, betul. Kami sediakan room untuk anda dengan selamat, tenang, supaya yang duduk di situ boleh masuk ke sesuatu bilik itu hanya dengan bawa beg saja. Yang lain semua kami sediakan untuk anda. Orang kata cuci kaki lah. Cuci kaki, betul. Okey. Yang lain kami semua kami sediakan untuk anda tu apa? Apa yang ada dalam bilik tu? Yang tu perabot, ya, kemudian makanan, wifi, aircon, apa saja keperluan seorang eksekutif semua disediakan. Anak muda dengan wifi tu macam ding. Dia berbunyi-bunyi tu kan, macam ada wifi. Ya, betul. Itu yang penting. Okey, tapi bilik-bilik sewa ini ditempatkan di mana? Di apartmen, di rumah landed house ke macam mana? Kebanyakannya di kondo-kondo. Sebab sekarang ada isu di mana penyewa-penyewa ni dia tak mampu nak menyewa keseluruhan rumah. Jadi mereka sewa bilik tapi nak segala kemudahan tu, dan juga lokasi yang berdekatan dengan public transport lah, LRT, MRT. Jadi kemudahan semua dekat. Okey, baik. Kepada Coach Abdul sendirilah. Okey, apa perniagaan yang tuan buat dan kenapa tuan memilih bisnes ini? Okey, sekarang ni saya buat bisnes sewa atas sewa. Sewa atas sewa. Maknanya kita cari rumah, kondo, kemudian kita sewakan balik kepada bilik-bilik. Okey, maksudnya memecahkan rumah itu kepada bilik-bilik. Ya, betul. Okey. Jadi sebenarnya kenapa saya buat benda ni? Sebab kita tak perlu beli rumah. Kadang-kadang kalau kita nak beli rumah, kita perlukan sedia 10%. Jadi nilai dia besar. Okey. Jadi kalau kita sewa rumah orang lain, kita cuma bayar deposit 2 bulan dan rental. Okey. Jadi maksudnya untuk eksekutif muda yang baru memulakan kerjaya, first job lah, kerja pertama, ini adalah satu pilihan yang tepat. Ya, betul. Sebab kita punya target kita adalah umur 24 hingga 32 tahun. Okey. Jadi kita ada target situ. Jadi setiap tahun kalau mengikut Jabatan Statistik, sebanyak 500,000 graduan baru yang datang ke KL cari kerja, dan dia orang tak mampu untuk sewa rumah. Jadi dia perlukan bilik. Bilik semata-mata. Ya, betul. Okay. Selalunya satu unit kondo tu berapa bilik boleh dipecahkan? Biasanya kita boleh tambah lagi kalau ada ruang di hall, kita boleh tambah lagi 2 bilik baru. Okey. Jadi ada 5 bilik lah. Dan kita sediakan fasiliti yang dia rasa macam duduk kat rumah dia sendiri. Okey. Kita akan sediakan kicap, cili, kita akan sediakan dapur. Kuali, semualah periuk. Betul-betul cuci kaki. Betul-betul cuci kaki. Sebab kita punya idea. Tukang masak lah tak ada. Tukang masak tak ada lah. Tapi tukang cuci ada. Dia macam duduk di hotel. Servis lah. Servis kita kalau boleh kita nak pergi pada level hotel lah. 5 star. Maknanya atas meja tu ada air, ada coklat. Jadi benda tu kita nak pastikan experience. Experience pada penyewa tu dia rasa macam berada dalam hotel. Okey. Baik, tapi kenapa memilih bisnes ini? Bagaimana pada tahap risikonya? Sebab benda ni jarang orang buat ni. Dia bisnes ni, dia kalau kita tengok risiko, dia ada beberapa risiko lah. Antara risiko dia bilik kita tak ada orang sewa, ataupun bilik kita tak dapat jual lah. Jadi untuk atasi benda tu, kita akan buat forensic study. Kita nak pastikan kawasan tu kawasan yang tepat. Kita pastikan dia punya kepadatan penduduk,
Lepas tu kita akan pastikan ada demand yang tinggi. Mana kita akan buat iklan lah. Sebelum kita mulakan, kita dah mulakan iklan. Okey. Untuk nak pastikan, orang kata kita sebelum lompat dalam air, kita test air dulu. Dah sediakan tangki oksigen dan sebagainya. Ya, betul. Test the water lah. Test the water. Okey. Tapi nak diingatkan, sebelum nak bermula tu, mulakan dengan ilmu yang betul. Sebab kita tak nak ada orang yang terlibat dalam bisnes ni, dia meroket. Lepas dia meroket tinggi, Dia punya junam tu terjunam masuk ke dalam gaung, lepas tu lemas di lautan yang dalam. Kita tak nak ada yang terkapai-kapai orang yang buat bisnes ni. Sebab saya pun terlibat dalam bidang hartanah, jual beli hartanah. Jadi saya dah jumpa banyak orang yang mula-mula masuk dalam bidang ni sebab dia tengok orang buat, dia pun nak trending. Sebab benda ni orang dah buat sejak 20 tahun yang lalu, cuma kita belum popular di kalangan kita. So saya dah pernah jumpa orang yang ada 100 bilik macam Coach Abdul. Saya dah jumpa yang ada 500 bilik, yang ada 1000 bilik. Jadi ada juga yang buat satu pun gagal. Jadi kita pun macam okey, yang gagal tu dia datang balik pada kita, dia jual dia punya perabot lah. Sebab bisnes yang gagal kan, dia rasa tak boleh pergilah. Jadi itu sebab saya bila jumpa dengan Coach Abdul, saya nampak peluang untuk bisnes ini dikembangkan. Jadi saya ajak Coach Abdul untuk kita berkongsi potensi ni kepada lebih banyak orang. Pertama, tujuannya satu, untuk mengurangkan pengangguran. Kita buka peluang perniagaan kepada orang-orang yang tak ada kerja, ataupun yang minat dalam bidang hartanah tapi tak ada guidance. So kalau kita berguru dengan Coach Abdul sebagai contoh, dan kita tahu orang yang dah berjaya dia takkan sama. Orang yang menguruskan 1 bilik sewa dengan 100 bilik sewa takkan sama sistemnya, takkan sama mindsetnya. Ni program mindset kan. Sebab bila cakap pasal mindset ni, saya suka untuk tekankan untuk kita ada freedom of choice. Maknanya ada kebebasan untuk membuat satu keputusan. Sebab banyak orang bila tak ada pendapatan yang cukup, sebagai contoh, dia buat satu kesilapan, iaitu tambah lagi kerja dia. Dia dah kerja siang kan, dia dah kerja waktu siang, pagi sampai petang. Tapi bila pendapatan tak cukup, ya, sebab harga barang naik dan sebagainya, dia buat lagi kerja overtime. Jadi bagi saya itu adalah satu kerugian. Sebab bila you overtime, selagi you tukarkan masa you dengan wang, selagi itu anda tidak akan mencapai mindset freedom of choice, freedom membuat keputusan. Keputusan tu macam-macam. Contohnya bila kita kerja overtime tu, masa kita semakin lama makin pendek, sedangkan masa is very limited. So itu kesilapannya. Jadi saya nak ajak yang mana yang rasa tak cukup pendapatan tu, jangan buat overtime, tapi ada mindset untuk buat bisnes. Sebab bisnes ni mula-mula susah, tapi dia boleh grow. Baik, Coach, macam Coach cakap tadi, sewa atas sewa. Okey, jadi maksudnya mungkin ini satu peluang untuk mereka yang mempunyai rumah tapi tak tersewa rumah itu. Okey. Dia antara target kita, kebanyakan guru kat Malaysia ni, dia banyak mengajar supaya beli rumah lebih daripada satu. Beli properti banyak-banyak. Jadi banyak-banyak tu kadang-kadang tak boleh sewa. Betul. Sebab kita dapati dekat KL Lembah Kelang ni berpuluh-puluh ribu rumah yang tak dapat disewa, kondo. Jadi itu adalah satu pada kita stok yang sangat perlu. Dan stok tu terlalu banyak, peluang tu terlalu besar. Jadi kat sini apabila kita buat sewa atau sewa, kita boleh membantu orang. Sebab banyak kes orang yang macam ni, kebanyakannya dia bunuh diri. Ada sampai bunuh diri. Sebab contohnya komitmen tinggi. Ada satu kes tu dekat Johor tu, dia doktor gigi. Dia declare bankrupt sebab tak dapat bayar. Jadi dia takut hilang pekerjaan sebagai doktor. Dia bunuh diri. Jadi kita nak selamatkan, hilang nyawa terus. Dia terjun daripada tingkat 13 sebab dia tak dapat bayar installment. Sebab dia beli rumah banyak. Jadi kita satu peluang pada kita lah untuk nak bantu. Yang pertama tu kita nak bantu penganggur. Sebab banyak kes kita tengok banyak yang buang pekerja, jadi retrench, jadi kerja tak ada. Yang pertama. Yang kedua, yang beli banyak rumah ni dia tak boleh bayar installment. Jadi kita bantu dia orang untuk uruskan rumah tu. Cari penyewa. Sebab kita ada kepakaran tu. Dia penyewa ni apabila kita dapat, kita akan pastikan dia akan stay sampai bila-bila. Sebab untuk dapat penyewa tu satu
usaha yang kuat dan kita perlu kekalkan. Dan kita perlu ada satu teknik untuk dipanggil tambak hati. Tambat hati. Tambak hati. Okey. Kita perlu jaga hati penyewa, kita perlu jaga hati owner dan kita perlu jaga hati staff kita. Okey. Baik. Baik. Kepada Puan Mawar dan juga Coach Abdul, macam mana dengan privacy? Okey, katalah satu kondo tu ada 6 unit. Okey. Kan kejap lagi masuk penyewa lelaki, masuk penyewa perempuan ataupun macam mana? Ada sistem yang ditetapkan oleh coach. Okey. Untuk Muslim, untuk orang Muslim, kita akan pastikan lelaki saja. Okey. Kalau perempuan sajalah. Tapi ada juga lelaki yang macam privacy aku terganggu lah. Kita cuba pastikan setiap bilik tu maknanya satu orang lah. Mana dia tak kongsi bilik tu. Mana privacy dia kita akan pastikan tidak ada gangguan. Maknanya kita sebagai owner sekalipun, kita nak masuk kita minta kebenaran lah. Dan kita tak benarkan. Contohnya kalau rumah tu untuk perempuan saja, kita tak benarkan lelaki masuk walaupun tunang. Jadi kalau dia nak hantar barang ke bawah, setakat pintu je. Dia tak boleh masuk. Sebab kita memang strict benda tu. Macam orang hantar makanan. Hantar makanan pun tak boleh masuk. Jadi kalau kita dapati ada masuk lelaki rumah unit perempuan, kita akan buang, ambil tindakan on the spot. Hilang deposit dan sebagainya. Hilang deposit, ya. Maksudnya ada agreement yang kena tanda tangan. Ada agreement. Agreement tu kita pastikan agreement tu bulletproof lah. Ataupun tembak pun tak kena lah. Tembak tak kena. Okey, baik. Puan, saya difahamkan Puan pernah mendapat anugerah usahawan cemerlang daripada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pernah mendapat anugerah Best Agent oleh Maxon Realty Senam Berhad kerana pernah memecah komisen sehingga RM50,000 sebulan. Alhamdulillah. Ya Allah, banyaknya. Boleh kongsikan duit tu. Kasih kejayaan. Kongsi duit pun dah habis dah. Okey. So kalau orang tanya tips kejayaan, dulu masa saya pernah mengalami zaman gelap juga. Zaman gelap, jatuh bangun dalam bisnes. Jadi saya mencari-cari apa formula ya. Jadi kita pergi seminar sana, kita baca buku sana, kita tengok apa kata motivator. Tapi at the end of the day, pada umur 40-an ni, saya dapat satu formula yang paling basic. Apa-apa pun kalau kita nak sukses, kita pegang pada satu je, iaitu mukjizat yang tinggal satu saja, miracle yang Allah tinggalkan, iaitu Al-Quran. So apa-apa pun bagi saya lah, walaupun orang yang bukan Muslim, orang Muslim, orang Amerika ke, orang Jepun ke, orang China ke, orang Malaysia ke, tak kira bangsa, kalau dia refer pada Al-Quran, walaupun dia bukan Islam, insya-Allah dia boleh berjaya. Sebab Al-Quran ni dia dah complete, the only miracle yang Allah bagi untuk umat akhir zaman. So antara contoh, kalau kita cakap pasal duit, dalam surah Nabi Yusuf, dia ada cerita tentang tinggalkan apa yang kamu tuai itu, kamu biarkanlah ia pada tangkai, kecuali sedikit yang kamu makan. Maknanya dalam Quran dia dah cerita konsep of investment. Maknanya pada musim kita bercucuk tanam, masa musim tengah income tu lebat, maknanya kita kena save, makan sikit je, tapi you delay gratification. Orang barat cakap delay gratification. Dalam Quran dah sebut dah, okey, makan sikit je. So itu konsep investment. Sebab kita buat dalam bidang hartanah. So kenapa kita pilih hartanah? Sebab hartanah ni insya-Allah dia power. Lagi satu, kita berasal dari tanah, nak pulang pun ke tanah. Jadi kita kena tahu tentang hartanah ni. Jadi dari segi hartanah, kita memegang power. Katalah kita kenapa saya kata hartanah is power? Contoh, kita adalah pemilik bilik sewa Muslim. So kita ada fardu kifayah kepada umat kita, di mana kalau penyewa tu dia kata saya ada duit, saya nak bayar, tapi saya nak duduk laki perempuan. So kalau kita tak ada power, kita akan maksudnya kita biarkan benda tu berlaku. Maknanya kita ada kita tak menjalankan tanggungjawab kita pada masyarakat, pada agama kita. Jadi kalau ramai orang buat bisnes ni, dan katalah kita ni orang Muslim kan, buat bisnes ni, kita pegang pada fardu kifayah kita. Okey, kita ada rules and regulation, semua orang kena ikut sistem yang kita dah tetapkan. Jadi walaupun orang tu ada duit, dia tak boleh bayar kita. Sebab kita ada tanggungjawab kita, bukan saja untuk keuntungan di dunia, kita juga nak keuntungan di akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Baik, Coach ada buat latihan untuk orang ramai mencuburi bidang bisnes sewaan tanah ni. Lebih lanjut tentang latihan ni, Coach. Okey. Jadi
Tentang saya ada kongsi tips dalam Coach Abdul Facebook. Facebook dan juga YouTube lah. YouTube saya ada. Jadi kat situ boleh dapat tips-tips lah, dan boleh dapat perkembangan tentang hartanah program. Sebab apa yang kita nak ajar kat sini, dia 10% adalah teori. Jadi kita akan ajar teori, 90% praktikal. Jadi praktikal tu kita akan follow up lah. Dan kita ada klinik. Dan kita kadang-kadang kebanyakan kita masalah dia dari segi modal, dana. Modal pun kita akan bagi. Sebab modal pun bagi. Sebab kita nak pastikan ada action. Kadang-kadang action tak ada sebab masalah modal. Orang takut. Orang takut nak ambil keputusan sebab dia takut hilang duit. Ada orang banyak idea tapi modal tak ada. Modal tak ada. Jadi modal pun kita sediakan. Cuma kita perlukan keinginan yang membara. Saya nak tambah sikit, Facebook tadi yang kalau yang berminat untuk menceburi bidang ini, boleh follow Facebook Coach Abdul Rahsia Sublet. Coach Abdul Rahsia Sublet, dan kat sana kita bagi tahu perkembangan apa-apa yang kami ada tawarkanlah pada masyarakat. Sebab banyak orang yang dia nak tapi banyak halangan. Itu mindset juga, dia segmen mindset kan. Dia banyak halangan. Dia rasa sebelum nak buat tu masalah tu lagi banyak daripada apa yang dia nak capai. Tapi kalau matlamat kita sangat-sangat jelas, sebenarnya semua halangan tu kita boleh langgar je. Jadi kami menyediakan platform yang macam tak ada halangan lagi. Cuma you nak ke tak nak je. Nak, you boleh follow, InsyaAllah. Baik, macam Coach cakap lah, jangan sekali-kali jual ciri-ciri serta jual manfaat, kebaikan dan kelebihan. Betul. Sudah ada dia hablum minallah, hablum minan nas. Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita nak, kebanyakan orang jual, orang kata ada aircon, ada tilam, ada pantal. Sebenarnya benda tu, kalau kita guna satu perkataan fully furnished, sudah merangkumi semua. Orang nak tahu bilik tu, adakah bilik tu ada tenant yang baik, adakah bilik tu dia rasa seronok, tenang. Itu orang nak experience. Jadi kita jual benefit tu. Okey, baik. Peluang-peluang dalam bidang hartanah yang disediakan. Okey, untuk bidang hartanah ada beberapa platform yang kami sediakan. Saya bermula dengan satu brand iaitu Properties Warrior, PropWars. PropWars ni okey, kita ada 4 level. Yang pertama, boleh join Coach Abdul untuk buat bisnes sublet ni. Ya, rent to rent. Tujuannya satu je. Tujuannya untuk dapat lebihan cash. Sebab banyak orang dia nak pergi kepada level 4 iaitu investor. So, bila nak jadi investor dia perlukan cash. Banyak orang dia kantoi kat situ. Kan? Jadi kalau ada masalah cash, buat dulu bisnes rent to rent. Sebab apa? Kami buat training ni sebab bila saya tengok untuk orang membeli hartanah, kebanyakannya mereka ada slip gaji, mereka tak ada masalah untuk membeli. Tapi yang menjadi masalah, setiap 5 minit ada saja unit hartanah yang masuk ke dalam lelong. Jadi kita rasa itu dosa besar kalau kita tak membantu masyarakat, sebab mereka tak tahu macam mana nak handle rumah yang mereka beli. Mereka fikirkan mereka beli investment, tapi sebenarnya setiap bulan dia pula yang kerja macam kerbau pagi petang untuk membayar dia punya rumah tu, bayar pada bank. Jadi hamba bank pula. Betul. Jadi dengan adanya bisnes ni, layer yang pertama dia belajar dulu macam mana dia nak urus rumah sewa. Bila dia dah level keempat, bila dia dah pandai urus rumah sewa, bila dia beli sendiri nanti, insya-Allah lagi tak ada masalah. So dia akan terus menjadi investor, beli dan boleh membeli semula lah. Dan kemudian kita daplicate lah. Betul. Dia yang susah masa yang pertama je. Macam baby nak merangkak tu yang susah. Bila once dah pandai berjalan, bertatih, dia lari tu, you cannot stop them. Unstoppable. Jadi begitu juga dengan pelabur. Coach nak tambah apa? Dia bisnes ni yang paling best kali, dia boleh duplicate. Apabila kita buat, dia boleh duplicate. Dan duplicate pun benda tak susah. Sebab kita tak perlu berada di sana. Dan kita tak perlu pening kepala. Kadang-kadang kalau kita buat kerja lain, kita kena berada di sana untuk dapat income. Tapi kan Coach, baru-baru ni tular di laman media sosial gambar budak-budak ni menyewa rumah ni. Ya Allah, ditinggalkan dah macam tongkang pecah. Tongkang pecah pun tak teruk macam rumah tu. Ya betul. Itu semua kita punya overhead tu. Ya betul. Dia kadang-kadang sebab dia manusia ni, dia ada pelbagai
perangai lah. Jadi kadang-kadang kita tak dapat elakkan. Dalam ramai-ramai itu mungkin ada satu. Tapi itulah dia risiko dalam berniaga. Itu risiko dia. Okey. Antara risiko. Baik, jadi anda semua boleh follow Coach Abduh Rahsia Sublet, dan ada juga informasi tentang Coach Abduh dan sebagainya. Jadi bagaimana coach duplicate daripada RM800 ke RM1,600, akhirnya mendapat RM10,000 dan seterusnya. Sekarang coach ada berapa banyak bilik? Sekarang ni saya ada 100. Puan? Ya, saya pun anak murid kepada coach ni. Jadi saya alhamdulillah unit investment saya dah baru dapat kunci bulan 3 nanti, dan kita dah ready lah untuk pecahkan dia kepada unit sublet. Okey. Baik. Macam sesuai sangat dah ni. Kita dah pun kehabisan waktu untuk waktu ni. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Rosmawar Baharudin dan juga Coach Abduh. Terima kasih. Terima kasih bernama. Baik, kita akan kembali selepas ini. Teruskan pendengaran anda bersama dengan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Kegagalan yang utama ialah gagal